Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna biyadik fa inna ma taquluna anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, rabbi zidna ilma, walhamdulillah rabbil alamin. Sambung balik doa yang mustajab. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Nafi' dari Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Saya menyaksikan ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang yang mengeluh, Ya Rasulullah, saya menderita kekurangan rezeki penghasilanku. Jadi maknanya dia kurang rezeki. Dia mengadu dengan Nabi SAW, tak ada rezeki, dia rezekinya kurang. Dia kerja lah tapi rezeki tak ada, rezeki kurang. Dia mengadu dengan Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, Fa'aina anta min salati malaikati wa tasbih al-khalaiki wa ma bihi yurzaqun. Qala wa ma huwa ya Rasulullah. Qala subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marratin ma baina tulu' al-fajri ila an tusalliya subha ya'tika dunya saghiratan raghimah. Di manakah kamu dari solat zikirnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk yang dengan itu mereka mendapat rezeki? Di manakah kamu dari solat, iaitu zikir malaikat, dekat mana kata Nabi, dan tasbihnya semua makhluk yang dengan itu mereka mendapat rezeki? Dengan tasbih ini, dengan zikir ini, rezeki akan diperoleh oleh seseorang manusia daripada Allah. Sebab tu rezeki ni banyak daripada zikir-zikir. Adapun kita usaha itu kasab, itu hanya perhiasan menjadi satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya adalah rezeki itu daripada Allah, bukan daripada usaha kerja kita. Usaha kerja itu adalah tanggungjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha. Kerana usaha ni orang kafir pun usaha. Tabas yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab. Abu Lahab pun dia berusaha. Ma aghna, mana kekayaanmu? Ma aghna anhu malu wa ma kasab, yang kamu dua tangan duk guna untuk cari kekayaan, untuk menyelamatkan diri dia di akhirat. Tak ada. Kasab, usaha banyak. Abu Lahab ni usaha banyak. Umar namanya, Umay. Tapi dia tak boleh nak buat apa dengan aghna dia tadi, dengan kekayaan yang begitu banyak. Begitu banyak kekayaan tapi tak boleh nak buat apa. Jadi orang kafir pun dia kasab, usaha, orang Islam berusaha. Tapi bezanya Islam ni berusaha kerana ketaatan kepada Allah. Orang yang beriman, dia berusaha, dia kasab adalah kerana ketaatan, kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cari harta benda, bukan cari kekayaan, bukan cari sumber rezeki daripada itu. Tidak. Sumber rezeki ini mutlak terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bagaimana Allah Taala nak bagi, dengan cara dia. Antara cara-caranya itu, rezeki ini datang adalah benda yang kita sentiasa ingatkan Allah. Orang yang sentiasa ingatkan Allah ni akan diberi rezeki yang tidak ada tolak bandingnya. Iaitu Nabi kata, bila kamu berzikir kepada Allah ketika waktu makhluk, malaikat lain berzikir. Ini Nabi tanya kepada
Nafi'. Ia bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Dia tak faham. Jadi dia tanya kepada Nabi. Jawab Nabi SAW, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah azim, Astaghfirullah dibaca 100 kali. Antara kita nak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca zikir ini kan. Membaca zikir ini kepada Allah, iaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah sebanyak 100 kali. Di antara sanatul fajr sehingga sembahyang subuh. Ya, ini di antara sunnah subuh sehingga sembahyang subuh, iaitu solat sunat fajar tadi itu sebelum masuk subuh. Kita baca. Mana sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh tu kita baca. Mana mula-mula dan nak timbul pada fajar siddiq tadi kita baca, maka dunia akan datang kepadamu serendah-rendahnya. Jadi Nabi sebut dunia akan datang ni maknanya Allah memudahkan urusan kita dekat dunia ni. Allah berikan mudah rezeki kita. Rezeki yang bagaimana? Rezeki ni bukan datang duit ke emas ke, tidak. Apa yang bermanfaat pada kita di dunia dan di akhirat, itu rezeki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanama jama'a kaffaihi summa nafasa fihima wa qara qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain summa masaha bihima wajhahu wa ra'sahu wa sa'iri jasadi." Nabi SAW selalu jika hendak tidur mengumpulkan kedua tapak tangannya. Nabi tadah tangan macam ni, kumpulkan dua-dua, Nabi tadah tangan. Lalu ditiup keduanya sambil dibacakan. Tadah tangan, ditiup keduanya dibacakan. Baca apa? Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Lepas tu baca lagi mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mana 3 qul. Lalu diusapkan kedua tapak tangan ke muka. Nabi baca dan Nabi tiup, Nabi usapkan ke muka. Kepala dan semua badannya, ya, muka, kepala dan semua badannya kecuali kemaluan. Kemaluan dan lubang punggung. Itu tidak boleh kena. Jadi maknanya sebelum tidur untuk memperoleh rezeki. Rezeki apa? Kita tidur dalam keadaan yang baik, kita tidur dalam keadaan dilindungi oleh malaikat, Allah lindung kita. Itu rezeki. Lindung daripada mara bahaya binatang-binatang buah, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang yang kata memberikan mudarat, Allah lindung. Di mana kita takkan kena benda ni. Itu rezeki. Maknanya rezeki daripada kesihatan, rezeki daripada bahaya. Jadi Nabi kita selalu dengar, Nabi tadah tangan, Nabi baca 3 qul, maka Nabi tiup kat tangan dia, Nabi sapu muka dia, naik ke kepala, dan Nabi sapu seluruh anggota badan yang capai, melainkan kemaluannya dan tapak kaki. Tapak kaki tidak digosok, dan kemaluan sama ada faras ataupun zakar, dan juga lubang punggung. Jadi maknanya itu tidak dikena. Yang lain sapu. Mudah-mudahan Allah lindung. Allah berikan rezeki kita. Rezeki bangun subuh, bangun qiyamul lail, bangun ibadah, apa saja, itu semua rezeki. Jadi ini antara benda yang perlu kita tahu. Ibrahim bin Al-Hakam dari ayahnya, dari Ikrimah berkata, ketika seorang di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang yang sedang tidur. Ketika seorang tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang yang sedang tidur. Dan orang itu didatangi 2 syaitan. Yang satu berkata pada kawannya, pergilah pada orang itu untuk merosak hatinya. Maka ketika telah dekat pada seorang yang sedang tidur itu, tiba-tiba ia kembali kepada kawannya dan berkata, dia telah tidur dengan satu ayat yang kami tidak dapat mengganggunya. Maka pergilah yang kedua, tiba-tiba kembali dan berkata, benar kamu. Maka pergilah kedua syaitan itu, lalu orang musafir itu mendekati orang tidur dan membangunkan, serta memberitahu kepadanya apa yang terjadi dari 2 syaitan itu. Dan ditanya apakah yang telah dibaca. Jawab orang yang membangun dari tidur itu, saya tidak akan tidur kecuali membaca ayat. Dia baca ayat apa? Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laili wan nahar yatlubuhu hashisan wasyamsa wal qamara wan nujum
musakharati bi amrihi ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'hu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 54-56. Dia baca ni. Kisahnya ada seorang lalu jalan, tiba-tiba dia nampak satu tempat tu ada orang tidur. Ada seorang tidur dan Allah berikan ada dua syaitan yang nak pergi kacau orang tidur ni. Jadi bila syaitan pertama pergi nak kacau orang tidur ni, bila nak pergi kacau, sampai-sampai orang tidur ni tak boleh nak buat apa. Ada satu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, duk halang dia daripada diganggu. Syaitan ni pergi pada kawan dia, aku tak boleh kacau dia. Ada benda yang menghalang aku nak kacau dia. Syaitan yang kedua pergi pula, pergi dia pun patah balik, kata betul ada benda halang. Lalu syaitan tu pergi macam tu saja. Lalu musafir tadi ni, orang musafir pergi gerak orang tadi, tanya, baca apa? Tidur sampai syaitan tak boleh nak kacau ni. Lalu dia sebut ayat tadi tu, iaitu surah Al-A'raf ayat 54 hingga ayat 56. Maka Allah lindung dia daripada gangguan syaitan. Ini rezeki. Ini satu benda rezeki yang Allah berikan kepada kita yang mengamalkan. Jadi kita ada dua. 1-3 kul sebelum tidur. Tak kira lah tidur waktu bila pun, siang ke malam ke. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 54-56. Itu boleh jadikan amalan. Baca sambil tengok tak ada masalah. Tengok handset ke, tengok kertas ke, tengok Quran ke, tak ada larang apa-apa. Tengok je lah. Namanya baca. Baca ni tak kisah dia nak tengok ke tak nak tengok ke, itu nama baca. Mengambil manfaat daripada apa dia ayat tadi. Ayat tu cerita pada apa kita ni? Surah Al-A'raf. Sesungguhnya Tuhan kamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia nak cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah. Allah cipta langit dan bumi selama sitati ayyam, 6 masa. 6 masa ni bukan 6 hari macam kita ni. Macam mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mana boleh sebut fi sitati ayyam, 6 hari. Adakah 6 hari macam kita ni? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 6 hari duk buat. Tak, bukan macam itu. Bagaimana 6 hari? Iaitu 6 masa. 6 masa macam mana Allah jadikan langit dan bumi? Hanya Allah yang tahu. Dan Allah juga bersemayam di atas arash. Bersemayam ni kalau bahasa kita ni terjemah duduk bersimpuh. Adakah Allah bersimpuh? Tidak. Hanya terjemahan saja. Istawa ni mana terjemahannya adalah bersimpuh. Adakah Allah bersimpuh? Tidak. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Bagaimana bersemayamnya Allah ni, serahkan pada Allah. Ulama-ulama mazhab bila sebut sampai ayat-ayat yang tidak jelas begini, benda yang kita tak tahu, dia biarkan bagai angin lalu, betul dah, habis. Tak usah duk kita bahas, duk fikir. Jadi maknanya jangan duk fikir Allah ni bersila macam kita, duduk tenggek macam kita, duduk macam raja. Tidak. Allah tak ada macam itu. Bagaimana bersemayam, tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang maha mengetahui. Cuma terjemahannya bersemayam ni duduk bersila, duduk nyenggeng, tak tahu macam mana. Itu daripada dia istilah bahasa sahaja. Maksud kita di sisi Allah tak sama langsung. Hanya Allah yang mengetahui. Itu ketauhidan kita. Jangan sekali-sekali kita duk kata Allah ni duduk sila ke, Allah ni gini ke, Allah duk buat masa 6 hari. Tidak. Ini nak menceritakan ayat ni, di sini ada ketauhidan, ada keagungan, ada tasawuf, ada fiqhnya di situ. Dia jelas di situ. Ada ilmu falaknya di situ. Jadi satu ayat yang begitu besar manfaat. Setiap kalimah memberi manfaat ataupun makna yang begitu banyak. Sampai kiamat pun tak habis kita duk hurai. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini, mustabihat ni, jangan kita duk orang kata apa? Duk fikir-fikir Allah duk sila ke, tidak perlu. Tak payah duk fikir bentuk macam mana. Serahkan pada Allah. Hakikatnya Allah dia yang tahu. Jangan kita duk bayangkan. Segi makna saja yang kita sebut. Ia melindungi malam dan siang. Dengan siang yang mengeringan dengan deras, silih berganti. Ya Allah ini, mana Allah lindung dua-dua. Malam siang Allah yang lindung. Bukannya makhluk, bukannya pengawal, bukannya manusia, bukan. Allah yang lindung. Jadi, ayat ini menjelaskan kepada kita mana kita faham keimanan kita Allah yang jaga. Takwa kita Allah yang jaga. Bukannya makhluk, bukannya orang yang berkuasa yang hebat. Tidak. Allah segala-galanya. Dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Allah cipta matahari, bulan dan bintang. Mana dekat, mana jauh.
Adapun bulan dan bintang duduk di hubuk. Was-sama'i zatil hubuk. Duduk di atas awan. Was-sama'i zatil raj, bawah. Was-sama'i zatil hubuk, dia di atas. Maknanya yang cakrawala itu, yang ada orbit itu, yang ada Marikh, Pluto, itu di situ tu. Di situ ada bulan dan matahari duduk di orbitnya yang bergerak. Pada bumi berputar, matahari berputar, bulan pun bergerak di situ. Matahari dekat, bulan jauh sikit daripada matahari. Matahari ni besar dah, bulan lagi besar. Kalau bulan ni lebih panas. Kalau orang cerita sampai ke bulan, nipu je. Takkan siapa boleh sampai ke bulan. Tapi nak percaya tak percaya tu terpulang lah. Tak ada lah tu akidah. Saya percaya dia sampai bulan. Tak apa, terpulang kan. Nak percaya bukan akidah. Kan dia sampai bulan. Takut-takut tak sempat terbakar. Armstrong sampai, dia tak sampai. Dia hanya sampai satu bukit, kata ulama. Satu bukit seolah-olah macam bulan di sana tu bentuknya. Itu, tapi sebenarnya bulan dia tak sampai. Jadi Allah ciptakan matahari dan bulan. Matahari berikan kita tenaga, kita panggil vitamin. Vitamin ni yang merembes semua benda yang ada dalam tubuh badan kita. Sel ini menerima vitamin daripada matahari. Dia akan terima dan dia akan buat kerja dia di seluruh anggota badan. 1 kilo manusia, 1 kilogram manusia ada 1000 trilion sel. Ada 1000 trilion sel. Sel ni halus, kecil. Perlu menggunakan super mikroskop yang begitu kecil nak tengok sel. Bila dicek sel ni bentuk dia ada bulat, ada lonjong. Dan bila dilihat dalam sel ini, bahan yang ada dalam sel tu begitu tepat yang ada. Kalau kita belajar kimia, sama macam dalam bumi, alam kita ni. Dalam sel tu dikaji, sama macam ada dalam alam kita ini. Itu kehebatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sel tu kecil. 1 kilogram manusia ada 1000 trilion sel. Kita berat berapa? Budak pun dah 3 kilo. Tu. Dan satu sel sama macam alam. Dia ada bahan kimia dia tadi itu. 100 berapa lebih. Duduk dalam kita punya sel. Dan sel ini ada kehidupannya yang buat kerja. Dan menerima tenaga daripada matahari. Untuk dia buat kerja waktu siang. Yang siang nanti dia tidur, malam dah dia buat kerja. Penuh sel. Dan 4 kilo manusia yang ada sel tadi itu, yang hidup 4 kilo manusia. Contohnya tangan ni 4 kilo potong. Ambil dia, buat jana kuasa. Boleh tahan selama 4 bulan. Siang 4 bulan lengkap. Tanpa non-stop. Ini tenaga yang ada pada sel tadi itu. Kalau kita ni 1000 trilion sel, 1 kilogram, yang 80 kilogram, berapa banyak sel? Sel inilah yang buat kita cerdik. Sel inilah yang bantu jantung. Sel inilah yang bantu lutut. Sel inilah yang buat kita bergerak, cakap. Ini yang Allah nak cerita tentang kebesarannya. Aku yang menciptakan matahari. Kita serap matahari punya tenaga. Pokok serap matahari punya tenaga. Makan ulam-ulam. Makan dia punya buah. Kita makan kerana dia serap, beri tenaga. Ini salah satu suplemen yang di luar. Badan menyerap sel. Dan suplemen luar pun kita kadang-kadang tak mampu. Mungkin kita ni ada cacat celah dalam ibadah. Kenapa kita tak mampu? Kerana ada cacat celah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak mampu nak masuk. Dia tak mampu nak masuk, maka perlu ada suplemen yang lain. Perlu bantuan yang lain. Allah jadikan ikan, Allah jadikan daging, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk masuk, bantu masuk dalam tubuh badan. Maka masuk dalam kita punya stomach, perut kita tadi tu, yang di bawahnya ada usus. Dia datang, dia main kutip. Ada apa dekat daun ni tadi yang kita makan tadi tu? Dia main kutip. Dia ini tenaga, ini ada vitamin, ada protein, ada
zat galian ada, macam-macam, lemak ada, duk kutip, pergi pada tempat-tempat yang tersendiri. Ada makanan perlu masuk perut, jumpa dengan sel dulu. Jumpa, ada pagat dah, check dulu, sesuai tak sesuai. Ada makanan dia tak tahu, dia masuk terus. Pergi seperti kurma, dia tak tunggu masuk perut, dia terus pergi tempat dia terus. Sebab tu ada sunnah-sunnah yang Nabi sebut. Bulan menyerap kembali tenaga berlebihan dalam tubuh badan kita, dalam alam ini. Tu bulan. Ini kebesaran Allah SWT lihat. Jadi kita nak tahu kenapa baca ayat ini, nak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan kepada Allah. Dia nak cerita kita benda tu. Silih berganti. Bintang-bintang wassama'i zatil buruj. Kita ada 12 gugusan bintang. Bintang ni tak duduk dekat pada hubuk tadi, bulan matahari ni. Bintang ni duduk satu level yang lain, paling atas kali. Banyak bintang ni, 12 gugus bintang ni gugus. Segugus anggur berapa banyak? Bukan sebiji, banyak. 12 gugus bintang ni banyak. Yang kita nampak tu bukannya yang duk kira Taurus, Leo, apa dia, banyak lagi lah. Tu sikit, terlampau banyak. Dan kata Nabi, sahabatku seperti bintang di langit. Ramai. Kalau nak sahabat Nabi 124,000. Ramai lagi pada tu. Banyak bintang. Bintang lebih jauh. Itu baru disebut perhiasan baru. Dan bintang ini menjadi satu sumber untuk kita menilai kehidupan kita. Daripada segi jalannya, dari segi alamnya, dari segi kajian cuacanya, dari segi kelahirannya, dari segi tu banyak. Tapi ilmu ni dah makin tiada, makin kurang. Ilmu falak ni pun orang dah tak aman nak cerdik dah, tak apa nak bijak. Nak dapat anak lelaki, anak perempuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktunya, tempohnya, Allah susun begitu. Tapi dah tak ada benda itu. Dah hilang dah ilmu ni, makin kurang. Tapi itu semua sunnatullah, bukan satu kewajipan. Sunnatullah apa? Nampak kereta cantik, mesti laju ni, tapi tiba-tiba plak rosak, cabut. Jadi tak boleh nak bergerak. Ataupun nampak awan hitam, nak turun hujan ni, tengok-tengok tak ada turun hujan juga. Sunnatullahnya menyata bila ada awan hitam, maka turun hujan. Tapi tidak, mendung tu bukan hujan. Sunnatullahnya kebiasaannya akan turun, tapi Allah boleh ubah. Tak turun hujan, tiba-tiba hilang macam tu saja. Boleh, itu semua sunnatullah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kambing sunnatullah, kalau dia beranak kali pertama seekor, biasanya seekor. Kali kedua ni mesti 2 ekor. Sunnatullahnya begitu. Tapi tengok-tengok beranak seekor juga. 4 kali beranak seekor. Tu perubahan. Sunnatullah ni atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Atasnya kebiasaannya berlaku macam ini, tapi tak berlaku. Itu hak Allah. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadikan. Dia nak buat ke dia tak nak buat, itu hak Allah. Ini ayat surah Al-Ra'd 54-56. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ini nak katakan semua tunduk. Matahari, bulan, bintang, ciptaan dia, arash, apa semua tunduk kepada Allah. Ingatlah, kepada Allah jualah tentunya urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Tarbiyah kita panggil. Allah yang mentarbiah kita. Maksud tarbiah apa? Rabb. Allah ni Rabb. Rabb tu apa dia? Allah jadikan kita, Allah yang uruskan kita. Dia bagi kita semua. Dia cipta kita, dialah yang lengkapkan segala keperluan dan kehendak apa yang perlu kita lakukan, yang kita perlu laksanakan. Itu hak Allah Subhanahu. Ini kerja Allah, itu namanya Rabb. Dia buat semua. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Ini kita doa. Kita doa sungguh-sungguh pada Allah, suara yang perlahan, suara hati dengan Allah, minta dengan Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Allah tak suka melampaui batas, lawan Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Atas muka bumi semua lengkap pada kita. Nak buat rumah, nak buat bangunan, buat baju, semua lengkap. Jangan kita merosakkan, jangan kita hancurkan. Sebab kehancuran bumi ni disebabkan tangan-tangan manusia. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang. Kalau tidak diterima, kita kena doa dengan rasa bimbang, takut-takut doa kita tak diterima oleh Allah. Kita minta doa kita dimustajabkan. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharap, iaitu kita panggil roja, pada khauf wa roja. Doa ni takut pada Allah dan berharap.
takut sangat kita punya doa tak dimustajab. Masa yang sama kita naik satu lagi iaitu raja. Kita harap doa kita diterima oleh Allah. Itu takut tak diterima dan harap Allah terima mesti ada dalam doa kita. Ini khauf wa raja. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang membaiki amalannya. Kita baiki amalan kita, kita bertaubat, mohon ampun pada Allah, Allah sentiasa dekat dan taubatnya sentiasa ada dengan kita. Ini makna maksud daripada surah A'raf, ringkasnya. Imran bin Jabir dari Abu Mijlas berkata, siapa yang berasa takut dari raja yang zalim lalu membaca, dia takut raja yang zalim, lalu dia baca, raditu billahi rabban bi islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa hukma najahullahu min. Aku redha bertuhankan Allah dan beragama Islam dan bernabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagai imam, petunjuk dan hukum. Ini kalau bertemu dengan raja-raja zalim, pimpinan zalim, ada urusan dengan dia, baca ni. Duduk sebelum temu dengan dia tu, duduk depan dia tu, baca ni. Baca, buat apa? Baca je lah. Hambus kat muka dia, tumbuk kita pula. Baca, ini antara perkara yang harus dilakukan. Maka Allah menyelamatkan dari apa dan siapa yang ditakutinya itu, Allah akan selamatkan dia. Baca ini dengan izin Allah. Ya, baca ni bukan ayat ni. Baca ni kerana kita nak bertakwa pada Allah. Kita nak faham maksud. Maknanya kita apa? Aku redha bertuhankan Allah. Redha ni mana kita serahkan diri pada Allah. Bukan serah pada raja yang zalim, pemerintah yang zalim, orang yang zalim. Tidak, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala rezeki daripada Allah. Jadi Allah lindung kita. Allah beri kita kekuatan dan Allah beri kita satu semangat untuk melaksanakan, untuk berjumpa dengan orang-orang yang zalim. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id berkata, Khalid bin Al-Walid mengeluh, ya Rasulullah, ni panglima perang Nabi, orang yang tak pernah kalah dalam peperangan. Khalid Al-Walid, Nabi doakan dia takkan kalah. Ini Khalid Al-Walid orang yang hebat dalam peperangan. Ya Rasulullah, saya selalu terganggu dan ditakut-takuti dalam tidurku. Dia tidur terjaga, ada benda yang ganggu dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Kul, baca, A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan seksanya dan kejahatan hambanya dan dari bisikan-bisikan doa syaitan, dan juga berlindung daripada Tuhan dari kehadiran mereka. Baca doa ni, kita selamat tidur dalam keadaan yang baik. Banyak amalan sebelum tidur. Kalau nak buat semua, wah, mana yang lebih mudah kita buatlah. Kita bacalah a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca 3 kul, baca ayat kursi. Payah sangat baca ya 3 kul. Payah sangat, kita duduk baca, tidur terus. Nabi SAW memegang tangan Muaz dan bersabda, saya pesan kepada Muaz, jangan kamu tinggalkan tiap habis sembahyang baca. Lepas sembahyang kita baca, jangan tinggalkan. Apa dia? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebelum salam pun kita baca, lepas pada salam pun kita baca. Dia ada ayat di situ. Ni ada tulis amalan-amalan. Ni orang duk tikai kata ni tak betul apa semua. Asalkan doa dah ada. Di sini dia sebut apa dia Abdullah As-Samarqandi disebut pada kita ada. Mana dalam kita baca sebelum doa, sebelum salam kita baca, lepas salam kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolongkan aku untuk selalu berzikir dan mempelajari peringatan-peringatanmu dan bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadahku kepadamu. Ini kita baca kepada lepas, maknanya sebelum bagi salam, habis tahiyat, sebelum bagi salam, dan lepas pada salam pun kita baca 2 kali kita baca. Huzaifah bin Al-Yamani, Huzaifah bin Yaman berkata, orang yang menyimpan nama-nama orang-orang munafik, Nabi bagi pada dia. Nabi SAW jika bangun daripada tidur sentiasa membaca. Apa Nabi baca lepas pada bangun? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita ni bangun tidur jangan bangun terus. Bangun tidur terjaga saja, sebut Allahu Akbar.
Lepas tu duduk, bagi darah tu kembali turun. Sebab kalau kita bangun nanti pitam, takut. Kalau tak apa yang tak kuat lah. Kalau tak pening. Jadi tak sabar. Jadi orang kata apa? Jadi bangun tidur ni panggil apa? Sasar. Mamai ke apa? Apa? Mengigau tak sedap pun. Hang lah mengigau buka pintu. Jadi makna bangun ni jangan bangun terus sebab darah tu dia tak sampai otak. Jadi kalau kita bangun, biar darah tu dia ngalir dulu dalam lebih kurang seminit. Duduk, Allahu Akbar, duduk, baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Barulah kita bangun, kemah katil apa semualah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mati dan kepadanya aku akan dibangkitkan. Ini doa Nabi. Ini selalu kita baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Iza halama ahadukum hulman yakhafu falyabsuk an shimalihi salasa marras wal yasta'iz billahi minas syarrihi salasan fa innahu la yadurruh." Jika seorang mimpi impian yang menakutkan, maka hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali lalu membaca a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi min syarrihi 3 kali, maka pasti tidak berbahaya baginya. Jadi kalau kita tidur, mimpi benda yang tak baik, mimpi benda yang ngeri, mimpi apa-apa saja yang tak elok, kan? Tidur, mimpi kena kejar rimau ke, mimpi apa lagi? Kena ligan dipocong ke, mimpi kawan sebelah gigit telinga dia. Mimpi apa yang buruk, terjaga, bangun, Nabi sebut, pusing sebelah kiri, maknanya ludah. A'udzubikalimah apa? A'udzubikal mana tadi? Ni a'udzubikalimatil a'udzubillahi min syarrihi. A'udzubillahi min syarrihi, benda yang jahat. Lindung daripada benda yang jahat. A'udzubillahi min syarrihi. Ludah. Ludah bukan ludah betul-betul. Ada kawan sebelah habis ludah atas muka dia. Kan? Ludah isyarat. Itu saja. A'udzubillahi min syarrihi. 3 kali. Mana Nabi sebut macam tu. Mudah-mudahan dilindung daripada bahaya. Itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan tanya, "Ya Rasulullah, doa apakah yang utama?" Tanya kepada Nabi, doa apa yang utama? Nabi jawab, "Antas alallah rabbaka afwa wal afiyata min fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Tuhanmu maaf, ampun dan selamat dunia akhirat. Itu doa paling utama. Minta ampun kepada Allah dan selamat dunia akhirat. Hidup keimanan kita, iman di dunia, iman di akhirat. Itu doa yang paling kita selalu sebut. Kena rajin doa. Kemudian ia datang pada hari yang kedua juga bertanya, apakah doa yang utama? Nabi pun menjawab sama dengan apa yang utama. Sama juga jawapan tadi. Doa apa, minta ampun dan selamat dunia akhirat. Dan jawapan Nabi SAW tidak berbeza dengan hari pertama. Lalu Nabi SAW menegaskan kepadanya, Iza u'tita afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Jika kamu telah mendapat maaf dan sejahtera dunia akhirat, berarti kamu telah untung dan bahagia. Dapat ampun daripada Allah, selamat dunia akhirat, kita beruntung. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa jika akan berpergian dan mengendarai kenderaan membaca. Ni kalau kita nak pergi musafir, kita nak naik kenderaan, selalu baca apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fi ahli. Allahumma adwi lana wa hawwin alaina safar. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa hawri ba'da kawri wa kabati munqalabi wa su'il manzuri fil ahli wal mali wal walad. Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, sedangkan kami tidak layak untuk ini, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau pelindung dalam perjalanan dan penjaga anak keluarga kami. Ya Allah, lipatkan untuk kami bumi ini dan ringankan bagi kami perjalanan. Ini ilmu lipat bumi.
Orang duk kata ilmu lipat bumi ni guna syaitan. Tidak. Bukan lipat bumi kita nampak bumi terlipat. Bukan. Makna Allah mudahkan perjalanan cepat. Cepat kita sampai. Beza dengan orang lain namanya barakah. Dapat keberkatan daripada Allah. Jalan yang sama. Waktu yang sama bergerak. Tapi kita sampai dulu. Kenapa? Ini namanya ilmu lipat bumi. Ini mana barakah. Allah cepatkan dia sampai ke tujuan dia itu. Ada lipat bumi yang lain lagi. Ini maksudnya itu. Barakah perjalanan. Allah mudahkan jalan sampai cepat. Orang lain mungkin tersangkut sana, sangkut sini, ada urusan ni. Lambat sampai kereta itu ini ke apa. Gitu. Ya Allah, lipatkan untuk kami bumi ini dan ringankan bagi kami perjalanan. Ya Allah, selamatkan kami dari kesukaran dalam perjalanan dan kekurangan sudah kecukupan dan kebingungan sudah lurus dan kesedihnya pemandangan dan busuk kejadian dalam ahli keluarga dan harta anak-anak. Jadi kita minta ni doa selalu kita baca sebelum musafir. Mudah perjalanan, cepat sampai elok semua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kamu baru kahwin dengan isteri dan akan berkumpul, maka seri kahwinnya sembahyang 2 rakaat. Kemudian kamu pegang kepala dan baca. Ini maknanya ini Ibnu Mas'ud yang sebut kepada kita. Maknanya ini yang menjadi amalan kebaikan. Tidak ada disebut sini sunnah Nabi, tapi ini daripada Ibnu Mas'ud. Ajar kita bila dah kahwin, makanya solat sunat 2 rakaat dan kita doa pegang kepala isteri dan kita baca apa? Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi warzuqha minni warzuqni minha wa jama'na naibaba ma jama'ta bi khairi wa farriq bainana ma faraqta bi khairin. Bainana tadi tu. Ya Allah, berkatilah untukku istriku dan berkatilah istriku untukku dan berikanlah ia rezeki daripadaku dan berikan kepadaku rezeki daripadanya dan kumpulkan antara kami dengan baik dan pisahkan juga di antara kami dengan baik. Ini pangkat nikah tak hafal dah baca. Wallahu alam. Disambung Ja'far bin Muhammad berkata, saya berasa hairan. Sambung lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah itu dari sini mohon maaf. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhir amal maghfirah wal barakah wa salam sadana di majlis. Allahumma faqihna fi din wa bi ta'wil bi jannati salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin.